蒙主所爱的各位长辈、弟兄姐妹平安。Salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. 感谢主，我们今天又来到了4月份。 Bersyukur kepada Tuhan kita telah memasuki bulan yang keempat. 也是第一个主日，圣餐主日。 Juga adalah minggu pertama perjamuan kudus. 愿我们在今天的崇拜当中，每一个人都能够与主相遇。 Biarlah kita di dalam ibadah hari ini kita bisa bertemu dengan Tuhan. 每一次的聚会来到神的面前都是宝贵的。 Setiap kali ibadah itu datang kepada Tuhan adalah yang sangat berharga. 它也是没有办法再重新返回的。 Dan tidak bisa terulang kembali. 所以求主预备我们的心。 Biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan hati kita. 这个4月份的主题是传福音的急迫性。 传福音的急迫性。 急迫性是什么？ urgency 你自己。就是urgency of sharing gospel 呀，非常的紧急。愿我们能够在今天的聚会当中体会主的心。 Biarlah di dalam kesempatan ibadah kita hari ini kita bisa mengingat akan hati Tuhan. 然后借着主的爱，借着圣餐，再一次激励我们来回应主的爱，去多多的传扬福音。 Melalui kasih Tuhan dan melalui perjamuan kita, perjamuan kudus bisa mendorong kita untuk mengingat akan kasih-Nya yang besar kepada kita. 我们预备心，一起来崇拜。 Persiapkan hati kita, kita masuk dalam ibadah. 大家请起立。 Mari kita bangkit berdiri.诗人这样呼召我们：来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。 Demikian Mazmur memanggil kita, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. 弟兄姐妹， Bapak Ibu yang kekasih, 这位创造天地万物的独一真神上帝，居然是你，是我的神。 Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, engkau dan saya. 我们这些人居然能够成为他的民，成为他的羊。 Kita walaupun dapat menjadi gembalaan dombanya, 他愿意一生用爱、用真理来牧养带领我们。 Dia rela dengan kebenaran dan dengan kasih-Nya memimpin kita. 所以我们实在要用感恩的心来颂赞他。 Maka dari itu mari kita dengan hati yang bersyukur kita memuji Dia. 因为唯有他配得。 Karena hanya Dia yang layak. 我们一起唱：唯独你配。 Mari kita nyanyikan Kau termulia.
亲爱的天父，我们感谢你。 Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. 是的，唯有你和我们的主耶稣基督配得我们一切的荣耀、尊贵、权柄和永远的敬拜和赞美。 Sungguh hanyalah Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh layak untuk kami sembah dan puji. 因为你创造了我们， Karena Engkau telah menciptakan kami 而且还来拯救我们， dan juga Engkau telah menyelamatkan kami. 你还赐福、带领和牧养我们一生每一步的路程。 Dan Engkau juga telah memimpin kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami. 一直到我们回天家。 Sampai pada kami kembali ke rumah Bapa. 主啊，我们是何等蒙恩蒙福的人！ Bapa, sungguh kami adalah orang yang terberkati. 愿你悦纳我们在你面前感恩的敬拜。 Biarlah Engkau berkenan atas ibadah pujian kami. 从心灵而诚实发出的敬拜， Dari hati yang sungguh-sungguh kami menyembah Engkau. 请你悦纳， Biarlah kiranya Tuhan Engkau menerima. 听我们的祷告， Dengar doa kami. 奉主耶稣基督的 Hanya di 名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. 弟兄姐妹，最近你们都还好吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah akhir-akhir ini kita baik-baik saja? 特别是上个礼拜是受难周， Khususnya minggu lalu adalah minggu sengsara daripada Tuhan Yesus. 我们每一个弟兄姐妹都有机会来纪念主。 Setiap dari kita mempunyai kesempatan untuk mengingat akan kasih Tuhan. 被他受死的爱和复活的大能，重新使我们得到力量。 Dari kasih-Nya yang begitu besar yang sudah mati dan bangkit bagi kita, memberikan kepada kita kekuatan baru. 但是我们每一个人的生命的软弱和罪孽和限制，还是那么的真实，还是继续存在着。 Tetapi kesalahan dosa yang kita perbuat masih saja tetap ada. 我们需要来到主的面前， Kita butuh untuk datang kepada Tuhan, 使我们跟他相遇、会面没有拦阻。 agar tidak ada halangan saat kita mau bertemu dengan Dia. 我们跟神之间没有任何拦阻，唯一的拦阻就是罪。 Dosa adalah satu hal yang membuat kita terhalang untuk datang kepadanya. 我们一起来预备心来唱这首诗歌。 Mari kita persiapkan diri kita untuk menyanyikan pujian ini. 也许在你的心里面还有很多的挣扎， Dan apabila di dalam setiap hati kita masih ada hal yang tidak berkenan, 也许你的个人还有家庭面对很多的难处， atau di dalam kehidupan keluarga kita masih memiliki kesulitan, 也许你感受不到跟主之间亲密的关系， atau kita merasa tidak merasakan akan keintiman kita dengan Tuhan. 但是此时此刻，就让我们来到他的面前，来听他对我们的心说话。 Tetapi setiap saat kita datang ke hadapan Dia, kita mendengar akan panggilan Dia. 我们一起来唱这首诗歌《耶稣温柔此生》。 Mari kita naikkan pujian ini dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil.
bangkit berdiri.弟兄姐妹，让我们每一个人为着我们在十字架的主耶稣和他的圣餐的面前来思想。 Mari jemaat kita di hadapan salib Yesus yang telah mati bagi kita, kita merenungkan akan kehidupan kita. 把你和我真实的属灵光景带到他的面前。 Biarlah dengan kesucian kita masing-masing kita bawa ke hadapan Tuhan. 因为我们在这位主面前毫无隐藏，也无法隐藏。 Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. 把我们每一个人对主、对人的亏欠、软弱、挣扎和难处，都来到主的面前，向他倾心吐意。 Biarlah kita membawa seluruh pergumulan kita, seluruh hal-hal yang tidak berkenan kita kepada sesama kita, kita bawa kepada Tuhan. 让我们每个人带着信心和感恩，在主的面前做省察和认罪的祷告。 Dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kita datang ke hadapan Tuhan untuk biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita.天父，我们感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. 感谢你的大恩大爱。 Kami bersyukur atas berkat dan juga kasih-Mu yang besar. 你把你的爱子耶稣赐下，为我们道成肉身，又从死里复活。 Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, lahir menjadi manusia untuk kami. 这就是你最长阔高深的爱的证明。 Ini adalah satu kebenaran daripada kasih-Mu yang tinggi, besar, dan lebar itu. 愿你的恩、你的爱激励我们， Biarlah kasih dan berkat Tuhan yang mendorong kami, 使我们的心回到你的面前。 agar hati kami boleh berbalik kepada Tuhan. 主啊，我们的心需要回到你的面前。 Tuhan, hati kami mau berbalik kepadamu. 主啊，因为当我们回到你面前的时候，真正能够体会你的心意， Karena ketika kami kembali kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu maksud daripada hati Tuhan. 才能够看到我们生命的罪人的本相。 Engkau melihat sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. 主啊，你听我们在你面前每一个弟兄姐妹认罪的祷告。 Tuhan, dengarlah setiap seru doa dan pengakuan dosa setiap jemaat-Mu. 愿你的宝血再一次洁净我们， Biarlah darah-Mu sekali lagi menyucikan kami, 使我们跟你恢复亲密的关系。 sehingga kami boleh kembali berintim kepada Tuhan. 无论我们中间有任何的软弱， Walaupun kelemahan apa yang ada di tengah kami, 有各样的罪孽和限制， ada dosa dan keterbatasan. 求主你在你的十架、宝血和圣餐面前，你完全的给我们除去。
Biarlah di bawah salib Tuhan dan perjamuan kudus ini Engkau menyucikan, membersihkan semuanya. 主，因为你是听我们祷告的神， Karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. 当我们认罪的时候，你就赦免我们的罪。 Pada waktu kami mengaku dosa kami, Engkau telah mensucikan 也就恢复我们的关系。 dan Engkau telah mengembalikan. 恳求你的圣灵在我们心里不断的来引导我们， Dan biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami. 让我们得胜我们一切的软弱， Dan biarlah kami boleh menang atas segala kelemahan kami. 让我们跟你和人都有美好的关系。 Sehingga kami mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama dan dengan Engkau. 求主你来赐福施恩我们， Engkau berkati kami ya Tuhan. 听我们的祷告， Dan dengar doa kami. 祷告奉主耶稣基督的名， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 路加福音当中，主耶稣这样说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为99个不用悔改的义人欢喜更大。” Lukas pasal 15 ayat 7 demikian berkata, Aku berkata kepadamu, demikianlah juga aku akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们已经信主，已经蒙恩很久了。 kita telah lama diberkati dan telah lama mengenal Tuhan. 但是你还记得你曾经从罪恶当中回转，你蒙恩得救的时刻吗？ Tapi masih ingatkah kita pada saat kita bertobat itu? 你还记得我们每一次从罪恶当中回转的时刻吗？ Masih ingatkah kita pada waktu kita berbalik bertobat? 你还知道主是何等的欢喜，当我们回转的时候吗？ Masih tahukah kita bahwa begitu sukacitanya Tuhan ketika kita balik kepada Dia? 又是什么才能够使我们回转呢？ Apa yang bisa membuat kita bisa berbalik kepada Tuhan? 只有主的爱。 Hanya kasih Tuhan. 我们一起来感恩来唱： Mari kita dengan bersyukur kita nyanyikan pujian ini. 主爱救我。 Kasih Tuhan selamatkanku.我们一起来宣告我们的信仰。 Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 愿我们的宣信成为我们内心和日常生活真实的力量。 Biarlah pengakuan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. 我信上帝， 上帝 全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。 Silakan duduk. 接下来是听道的时间。 Sekarang kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. 感谢主，今天是于红丽传道为我们证道。
今天是于洪立传道为我们正道。 Bersyukur kita hari ini yang membawakan firman Tuhan adalah Guru Injil Hong Li 由李东龙长老为我们翻译。 dan Bapak Haryanto yang menerjemahkannya. 在我们听到之前，我们会听一首诗歌。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian. 这是中国很特别的一首 Adalah 诗歌。 satu pujian yang khusus dari China. 这首诗歌曾经激励，现在还在激励很多的基督徒把自己奉献，然后积极的、用心的去服侍神，去回应他 Pujian 的爱。 ini adalah satu pujian yang mendorong setiap orang Kristen untuk boleh benar-benar melayani Tuhan. 很感恩老师贝嘎会为我们献唱， Lause Rebecca akan membawakannya bagi 愿这 kita. 首诗歌成为我们的祝福。 Dan biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita. Yang 羊，那么多的羊，谁能把羊抱怀中，牵挂在心上？羊，那么多的羊。 总要把羊带在青草地，带在溪水旁。不要听到牧羊人有时趁他海的教训，不愿看到牧羊人有故宫的心肠。地里呀，海边的祝福。 谁也不会忘。主今天在此对我们说：喂养神家的王。 羊，那么多的羊，谁能把羊抱怀中，牵挂在心上？羊，那么多的羊。 总要把羊带在青草地，带在溪水旁。不要听到牧羊人有时趁他海的教训，不愿看到牧羊人有故宫的心肠。地里呀，海边的祝福，谁也不会忘。主今天在此对我们说：喂养神家的羊。主今天在此对我们说：喂养神家的羊。 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. “亲爱的阿爸父神， Allah kekasih, 我们感谢你， kami berterima kasih kepada Engkau. 你实在是爱我们， Engkau sungguh mengasihi kami. 你实在是拣选了我们成为你的羊， Engkau sudah memilih kami untuk menjadi domba-Mu. 你实在是把我们放在你的心上， Engkau sungguh menaruhkan kami di hati-Mu.
成为你的心上人。 menjadi kekasih jiwamu. 我们感谢你， Kami sungguh bersyukur. 我们怎么样来回报你？ Bagaimana kami membalaskan semuanya? 我们能为你做什么？ Apa yang bisa kami lakukan? 你喜悦我们怎样为你活？ Bagaimana kami hidup bagi Engkau? 你想要我们怎么样遵行你的话？ Bagaimana kami mau sungguh taat kepada firman-Mu? 你要我们怎么听你的声音？ Bagaimana kami boleh mendengarkan suara-Mu? 求你自己来引导我们每一个人。 Pimpinlah setiap kami, Tuhan. 你的恩手引领每一个你所拣选回来的羊。 Kasih setiamu dipenuhi oleh setiap orang, setiap domba yang Kau pilihkan. 感谢主， Kami bersyukur. 赐福我们接下来非常宝贵的时间。 Berkati waktu kami yang sangat berharga ini. 你也除去一切有形无形的难阻， Dan Engkau menghancurkan segala penghalang yang sungguh mau menikam kami. 让我们每一个人空空的来，满满的归。 Setiap kami datang dengan kosong boleh dipenuhi dengan berlimpah. 感谢赞美主， Bersyukur dan berterima kasih. 奉主耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 感谢神，非常感人的一首诗歌。 Sebuah pujian yang begitu indah. 我已经很久没有听到了 Saya sudah lama tidak mendengarkan pujian seperti ini. 这首诗歌。当我在读大学的时候，我一听到，我泪流满面。 Pada saat saya masih kuliah, saya mendengar pujian ini, saya berlinangkan air mata. 刚才听到这首，再一次听到这首诗歌，让我再一次想到起初被主拣选、被主呼召的那些日子。 Pada saat saya mendengar lagu ini, saya memikirkan, merenungkan saat mula-mula saya dipilih, dipanggil oleh Tuhan. 还是那么的被主的爱所感动。 Dan sungguh dikuatkan oleh kasih cinta Tuhan yang besar. 感谢神， Puji Tuhan. 再次的问候，在线上、在家中，还有在这里的每一位弟兄姐妹们。 Salam saya buat teman-teman yang ada di rumah melalui online dan juga teman-teman sekalian, saudara sekalian terkasih di dalam ruang ibadah ini. 让我们来打开圣经，来 Mari 路加 kita 福音第 buka 15章， firman Tuhan. Lukas 15. 非常熟悉的一段的经文。 Sebuah perikop firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita. 在路加福音第15章1到7节， Lukas 15 ayat 1 sampai 7. 众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有100只羊，失去一只，不把这99只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里。就请朋友邻舍来，对他们说：我失去的羊已经找着了，你们和着我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为99个不用悔改的罪人欢喜更大。” Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 听到这一段熟悉的经文，大家有没有要困的感觉？
Kalau kita sudah mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, apakah kita sudah mulai agak sedikit mau ngantuk? 就像我的女儿经常说的，听了几百遍了。 Seperti anak perempuan saya mengatakan, sudah saya dengar beratus-ratus kali. 那借着这一段熟悉的经文，让我们来思想一个熟悉的主题。 Di dalam perikop kita baca tadi, mari kita merenungkan sebuah tema yang tidak asing bagi kita, yang familiar bagi kita. 看神今天怎么样来带领我们 Bagaimana Tuhan memimpin kita pada hari ini, 迷失的羊。 yaitu domba yang tersesat. 在50年前呢，一位灵修与牧养的这个神学家卢云呐、大家可能有的知道啊，他写了一本非常有名的书《负伤的治疗者》。 Ada seorang namanya Henry Nouwen, seorang guru besar dalam meditasi dan punya gembala, seorang teolog yang besar, yang dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Penyembuh yang Luka. 这本书是50年前写的，但是当我现今来读的时候，我非常的受感动。 Buku ini ditulis 50 tahun yang lalu dan waktu saya membacakan ini, saya betul-betul tergerak oleh karenanya. 50年前写的东西，现今是不是早就过时了呢？ 50 tahun yang lalu dituliskan keadaan itu, apakah sudah expired, tidak berlaku lagi untuk zaman ini? 但是我读的时候却感到他在描写我们这个时代一样。 Tetapi waktu saya membaca buku ini, buku itu menuliskan gambaran yang real pada zaman ini. 事实上，他在写他那个时代的情景。 Pada saat dia menuliskan ini, dia menuliskan sebuah berita atau sebuah pengalaman pada zaman dia 50 tahun yang lalu. 在医院，婴儿呱呱坠地，病人咽下最后一口气。 Di mana dia menuliskan bayi yang lahir di rumah sakit, kemudian ada orang yang sakit lagi mempertahankan hidupnya dengan hembusan nafas yang terakhir. 在监狱里面，囚犯他渴望得自由，却难以得到释放。 Dan di dalam penjara, para terhukum mereka itu menginginkan untuk dibebaskan, tetapi tidak bisa kebebasan. Tidak ada kebebasan bagi mereka. 在城市里面，孩子们在高楼大厦里面玩，老人却在家中孤独的死去， Di kota 没 besar 有人纪念。 Di kota besar kita melihat bagaimana anak-anak bermain taman di gedung-gedung tinggi. Tetapi bagi orang-orang tua, mereka itu kesepian, loneliness, dan mereka bahkan meninggal. Tidak ada orang yang peduli, dan bahkan tidak ada orang yang tahu. 在教堂里面贴满了救恩或者是圣经金句来作为装饰，但是看起来却像商店差不多，因为是为了安于旧状的人而设。 Di dalam gereja kita melihat spanduk-spanduk dengan slogan-slogan tentang keselamatan, tentang hidup baru yang terpampang di dalam gereja. Itu ibaratnya orang memberikan promosi di dalam mall-mallnya untuk sekedar memberikan sebuah hiburan belaka saja. 我在想，看到这些，这又何止不是我们现今的那些孤单寂寞之人的写照了？ Ini adalah sebuah gambaran bagaimana loneliness yang ada di dalam zaman ini. 我看，不仅是在那个时代，在现今我们生活的时代，我们所有的人都几乎是处在于不安全的时代当中。 Kita tahu bahwa ketidaknyamanan, insecure ada terjadi dari dulu sampai sekarang. Itu masih terjadi di dalam zaman ini. 不安全感似乎渗入到我们生活的每一个层面。 Di dalam insecure ataupun ketidaknyamanan, tidak aman di dalam hidup kita adalah menjadi sebuah sarapan pagi kita setiap hari. 不安全感让我们使人与人之间越来越远。 Rasa tidak aman membuat hubungan kita dengan orang itu semakin berjarak jauh. 因为不安全感使我们越来越惧怕、恐惧，然后把心门不断的关起来。 Rasa tidak aman membuat kita menjadi takut sehingga kita menutup diri, menutup hati kita ini serapat-rapat mungkin. 我们也越来越多的感受到焦虑，还有无力。 Dan kita selalu mendapatkan sebuah rasa khawatir yang berlebihan.
之前的这个突如其来的疫情，让各地聚会都停止。 Kita melihat bagaimana pandemi yang datangnya mendadak menyerang kita. 可是现在疫情已经恢复了，我想已经不短的时间了。人在哪里呢？很多人在哪里？ Pandemi sudah berlalu cukup lama dan kita melihat banyak jemaat-jemaat lama kita, mereka ada di mana sekarang? 我们已经不用戴口罩了，弟兄姐妹们可以自由的来了。可是很多人却迷失当中。 Banyak orang sudah tidak perlu lagi pakai masker, sudah bisa datang ke gereja dengan bebas, terbuka. Tetapi kita lihat banyak jemaat-jemaat itu mereka tersesat. Entah kemana gerangannya mereka. 很多的人疫情期间是看直播在家，对吗？ Di dalam parasan pandemi banyak orang mengikuti ibadah dengan online, dengan YouTube. 其实本来就有一些弟兄姐妹们，他们主日聚会就不太正常。那疫情期间在家看直播，可能更好。 Pada saat sebelum pandemi banyak orang beribadah itu pun merasa tidak nyaman. Apalagi sudah pandemi mereka itu wah enak sekali saya tidak usah ke gereja lagi. Saya hanya buka TV untuk mengikuti ibadah. 那看直播嘛，可以省时间、省力气、省精力、省的在路上堵车的时间。 Ikut online secara langsung itu bisa nyaman, bisa waktu bisa tidak habis waktu, tidak habis tenaga dan juga tidak habis uang. 那久而久之，这就形成了一种惰性，就更不想要来聚会了。 Lama kelamaan ini menjadi sifat kita, menjadi karakter kita sehingga kita enggan lagi untuk datang beribadah onsite di dalam gereja. 那羊一旦离开了牧人跟这个其他的羊群，会怎么样呢？ Bagaimana domba-domba yang ada sekalian itu bagaimana keadaan mereka? 他可能就慢慢的失去了方向。 Mereka lama kelamaan sudah kehilangan arah dan kompas mereka. 甚至是落在狼的危险当中。 Bahkan mereka bisa jatuh di dalam serigala-serigala yang siap memburu mereka. 特别如果大家有的弟兄姐妹们知道啊，在疫情期间也是有异端的分子，他们非常的疯狂的拉人呀。 Nah, kita tahu bahwa banyak aliran-aliran yang sesat itu mereka begitu bersemangat untuk menarik domba-domba di pada gereja-gereja yang benar. 也导致了一些弟兄姐妹们的流失。 Sehingga mengakibatkan banyak sekali jemaat-jemaat kita yang hilang. 那么你看座位上的那些过去来的、现今没有来的那些人去哪里了呢？ Orang yang dulu jemaat sebelum pandemi datang dalam gereja, mereka sekarang sudah tidak ada. 你想过？ Kemanakah mereka? 你想过你身边的弟兄姐妹，你所认识的过去来的、今天没有来的，他们在哪里呢？ Apakah kita pernah pikirkan mereka yang dulu pernah bersama-sama kita beribadah di tempat ini sudah tidak ada lagi? Apakah kita pernah memikirkan mereka? 有的人可能确实是生病在家， Mungkin ada orang sebagian karena sakit tidak bisa datang. 也有可能确实是怠惰在家，自己牧养自己。 Atau mungkin orang sudah nyaman di dalam gereja, ikut ibadah dan menggembalakan diri sendiri. 一个手机或者是一个 YouTube 就够了。 Dan lihat YouTube dalam HP sudah cukup bagi mereka. 还有的可能是已经放弃了信仰，回到了世界当中。 Mungkin ada juga yang sudah melepaskan iman kepercayaan mereka. 当然还有可能就是刚才我们所说的被异端掳去了。 Ada sebagian mungkin seperti saya tadi katakan, mereka mungkin sudah diambil, ditangkap oleh para gembala yang sesat itu. 那想到这些，你头脑当中有没有想到一些人？ Pada saat kita berbicara ini, apakah muncul di dalam benak pikiran kita memikirkan seseorang teman kita? 我鼓励你，如果现在有笔的话，把它记下来，写在旁边。我现在想到了哪些人，把他名字写下来。等一下我们为他们祷告。 Saya mengingatkan kalau bisa saudara sekalian untuk menulis, kalau ada pen untuk menulis nama-nama itu, biarlah nama itu akan menjadi pokok doa pribadi kita untuk mereka secara sungguh-sungguh. 等一下来，你为他们祷告，为他们提名祷告，并且聚会之后去关心他们。 Dan selanjutnya kita akan mendoakan pribadi, khususnya Anda yang menuliskan nama itu, mendoakan mereka secara sungguh-sungguh. 当我自己来读的时候，当我自己来预备的时候，当我自己来想的时候，我自己写下了好几个。 Pada saat saya menulis, mempersiapkan tema ini, saya sendiri sudah menuliskan beberapa nama. 当
当我们想到迷失的羊的时候，我们非常自然的就会想到了路加福音第15章很熟悉的这些耶稣所讲的这几个。 Pada saat kita bicara tentang domba yang tersesat, domba hilang ini, kita akan kembali kepada Lukas 15 ayat 1 sampai 7 tadi. 那在路加福音第15章里面呢，这里面有3个比喻是耶稣所讲的关于迷失相关的。 Di dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 从15章，如果您有圣经，请翻开第15章，继续翻在那里。那从15章一开始的时候，你看我们就可以看到文士跟法利赛人那些宗教领袖，他们就指责耶稣跟那些有罪的人来往。 Jikalau Anda punya Alkitab, buka pasal 15 ini dan terbuka dengan ini, dan kita melihat bagaimana orang-orang Farisi itu bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. 因为当耶稣这样做的时候，是破坏了他们的宗教规矩。 Pada saat Tuhan Yesus melakukan hal ini, itu sudah merusak tradisi mereka yang tidak makan bersama dengan memungut cukai. 那耶稣一开始讲的就是失羊的比喻。 Dan pada saat ini Tuhan Yesus memperumakan tentang domba yang tersesat. 一个人拥有100只羊， Seorang yang punya 100 domba, 那丢了一只，他去寻找那一只迷失的羊。 hilang satu, dia melepaskan yang 99 itu untuk mencari yang satu. 找到了就把它扛在肩上，很欢喜的回家。 Menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. 之后耶稣他就做了一个小节， Sehingga Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan sebuah kesimpulan. 这个小节我们每一个人都清楚都知道， Dan semua kita tahu, 就是在地上为一只失而复得的羊欢喜。 dan betul-betul bersuka bergembira karena satu ekor domba yang tersesat itu. 在天上为一个悔改的罪人而欢喜。 Di surga satu orang bertobat, maka bersukacitalah. 原来神非常看重一个罪人的悔改。 Tuhan itu sangat menitik beratkan dan sangat menghargai satu orang yang berdosa yang bertobat. 那现在我们来想，这几个比喻，它是对于弟兄姐妹们讲的呢，还是对于外邦人讲的，还没有信主的人讲的？ Kalau kita melihat memikirkan ini, perumpamaan yang diungkap oleh Tuhan Yesus, apakah dia berbicara pada orang yang sudah pilihan atau orang masih di luar? 那有人认为这是对弟兄姐妹们信徒讲的， Ada yang mengatakan bahwa perumpamaan ini dikasih tahu kepada orang yang sudah ditebus atau orang-orang Kristen, orang percaya. 也就是说，有的人认为呢，耶稣讲这几个比喻，就是要让神的儿女迷失的儿女回到神的家，跟神恢复这个交通的关系。 Ya, atau di dalam perumpamaan ini adalah di mana Tuhan memanggil umatnya untuk kembali kepada rumah Tuhan. itu. 他们的这个理由是这样的：羊是从羊群当中走失的，钱是从家里面失掉的，浪子也是从家里出去的，对吧？ Mereka mengatakan domba hilang karena ada pemiliknya. Kemudian uang hilang di rumahnya. Dan anak yang hilang itu karena dia dulu berada bersama-sama bapaknya di rumahnya. 非常也是很有道理，对吧？ Dan logika ini sangat benar. 那其他的人就认为这几个比喻就是教导失丧的人，还没有信主的人， Ada juga yang 认 mengatakan 识耶稣基督。 Ada juga yang mengatakan perumpamaan ini diberikan kepada orang-orang yang belum percaya yang tersesat. 因为就像耶稣所讲的这几个比喻的前面背景呢，是关于法利赛人跟文士宗教领袖，他们指责耶稣不信耶稣。 Karena perumpamaan ini diberikan itu latar belakangnya adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang belum percaya. 他们是反对神国的人， Mereka adalah orang-orang yang menolak kerajaan Allah. 他们是不信耶稣是救主的人。 Mereka tidak percaya sama sekali Tuhan Yesus adalah juru selamat. 耶稣是针对他们的指责所讲的接下来的3个比喻。 Tuhan memberikan perumpamaan ini atas dasar bersungut-sungutnya orang Farisi. 也是很有道理，对吗？ Dan ini sangat benar adanya statement ini. 那我就在想，我们为什么不结合在一起呢？ Tetapi saya berpikir bagaimana dua pemikiran ini kita gabung menjadi satu. 整本的路加福音，它是针对所有的人写的，特别是外邦人还没有信主的人。 Lukas ditulis berlatar belakangkan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang kafir. 那这几个故事的背景就是罪人应该要悔改，归向耶稣。 Latar belakang daripada semua cerita dengan Lukas adalah orang yang belum percaya harus bertobat.
这也是跟整本圣经的原则一致，就是父神他愿万人得救，不愿一人沉沦。 Ini semua seiring dengan prinsip Alkitab mengatakan Tuhan tidak mau satupun orang binasa. 但同时也是对我们讲的。 Dan dengan hal yang sama Tuhan juga berbicara kepada kita. 一个悔改的罪人， Satu orang yang berdosa yang bertobat. 大家认为自己是一个悔改的罪人吗？ Apakah Bapak Ibu sekalian merasakan bahwa kita adalah orang yang berdosa yang bertobat? 我看这个地方的印尼文翻译就很好， Saya lihat terjemahan bahasa Indonesia sangat baik. 因为从它的这个语法，它更贴近于原文。 Di dalam bahasa Indonesianya lebih mendekati bahasa aslinya. 那中文里面就是一个罪人悔改， Bahasa Indonesianya adalah orang berdosa yang bertobat. 强调这个悔改是成为动词。 Dan bertobat itu adalah sebuah kata aktif. 但是在原文里面的悔改，它是一个相当于动名词。 Dan kalau dalam bahasa aslinya dia adalah kata present tense yang partisipatif. 我不要太多讲，就是关于这些文法的东西， Saya tidak akan berbicara tentang tata bahasanya. 而是强调重点，就是说，在原文里面，在路加的笔下，他强调的是我们是一个要成为一个悔改的罪人。 Di dalam tulisan dari Lukas mau mengatakan kita harus menjadi orang yang orang berdosa yang harus bertobat. 这表明悔改成为我们这些已经信靠耶稣基督的人，成为我们生命当中的一个本质、一个特质。 Pertobatan adalah menjadi esensi dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. 有爱撒谎的小孩， Anak kecil yang suka berbohong. 有爱吃甜食的某某人，爱吃甜食的某某人。 Oh, ada orang yang suka makanan manis. 那我们是成为悔改的罪人。 Kita adalah orang menjadi orang berdosa yang bertobat. 悔改是我们基督徒一生的功课。 Dan pertobatan adalah sebuah pembelajaran iman kita. 所以我们什么时候跟神恢复关系都不迟。 Dan pemulihan hubungan relasi kita sama Tuhan tidak ada hal telat. 因此从我自己所反思归纳的看，我们认为就是我们所说的，在教会里面有迷失的羊，在教会外面也是有。 Di dalam pemikiran saya ada domba yang tersesat di dalam gereja, ada juga yang tersesat di luar gereja. 那接下来让我们来聚焦于寻找这一个动作。 Dan kita akan bicara tentang mencari. 那我们从这个迷失的羊、这个羊的丢失，还有这个钱的丢失，这两个比喻就可以看得出来，他们有个共同的就是寻找。 Di dalam mencari domba yang hilang dan juga uang yang hilang, ada sebuah tema pokoknya yaitu mencari. 那一个牧人他要去寻找那只迷失的羊，不是一会儿的事情，不是要很久，可能是一个晚上，可能几个晚上。 Gembala yang mau mencari domba yang hilang itu bukan perkara sejenak saja, tetapi dia harus mencari sepanjang hari. 期间要经过的很多的艰难， Dan harus melewati banyak kesulitan. 可能要忍饥挨饿， Mungkin akan mengalami kelaparan. 可能浪费了很多的钱。 Mungkin menghamburkan banyak uang. 但是对这个牧人来说，他所牺牲的，他所摆上的一切都无所谓，他就是要找到那只迷失的羊。 Bagi seorang gembala, dia rela menghabiskan semua itu nggak apa-apa. Yang penting dia bisa mencari domba yang tersesat, yang hilang itu. 而且不单单他自己，而且他还把另外的99只羊撇在哪里的？在旷野。 Bukan saja dia yang pergi mencari, bahkan dia meninggalkan 99 ekor ini di padang gurun. 如果从现在我们商学的角度来讲，这样是不是很不划算呀？ Kalau kita memikirkan itu sangatlah tidak efektif dan efisien. 那撇下99只在旷野，真的是很不划算。你看，只能为了那一只，值得吗？ Dia meninggalkan 99 di padang gurun belantara, mencari satu tidak efisien. 这个牧人他的办事效率是不是太低了？ Dan si gembalanya sangatlah tidak efisien adanya. 特别是如果我们针对于这一段经文的平行经文，在马太福音第18章。 Dan kalau kita melihat di dalam Matius 18,
mengatakan. 也就是说，在马太福音第18章第10到14节哈，那里面也记载的马太他记载的这个迷失的羊的故事。 Di dalam 18, Matius juga menuliskan tentang perumpamaan domba yang hilang. 但是在那里，马太给我们看到了背景，不是一样的啊，它是关于耶稣所说的教导门徒不要轻看小孩子，不要轻看小子。 Di dalam Matius menuliskan dengan latar belakang, jangan mensepelekan anak kecil. 那小孩子跟妇女呢，在当时，因为马太他是针对于犹太人写的，那小孩子呢，还有妇女呢，在当时的社会是不被尊重，甚至是被忽略的、轻视的。 Matius menuliskan latar belakangnya tentang orang Yahudi, di mana pada saat itu kebudayaan Yahudi itu sangat merendahkan anak kecil dan juga para perempuan. 那接着这样马太的一个描写，让我们看到耶稣讲迷失的羊，他另外的一个背景就是他看重每一个人。 Tapi sebaliknya Tuhan Yesus mau mengatakan dia begitu menghargai setiap orang. 无论那个人是多么的不起眼，多么的卑微，在神的眼中，他都是宝贵的。 Meskipun orang itu rendahan, orang itu tidak ada harga di masyarakat, bagi Tuhan dialah orang yang berharga. 也都值得神自己为他付上生命的代价。 Dan itu Tuhan sungguh mau bayar harga untuk menembus mereka juga. 如果你自己也有过迷失的经历呢，那真是不好受。 Jikalau engkau pernah mengalami keterhilangan, pengalaman yang tidak enak sekali. 我有好几次迷失的，跟迷失有关的经历。 Saya pernah mengalami tentang keterhilangan beberapa kali. 那我要分享其中的一件。 Saya mau men-sharingkan satu pengalaman saya. 那大概1个月之前，当我在开始预备这篇讲章的时候呢， Sebulan lalu pada saat saya menyiapkan makalah khotbah ini, 在1周当中我就经历了3次。 dalam 1 minggu saya mengalami 3 kali. 那是丢了什么呢？ Apakah itu? 大家不要太过担心啊，那个是关于我跟我3岁儿子嘉信的故事。 Dan bagaimana cerita saya dengan anak saya Ciasin, anak kedua ini. 知道他的人就知道他非常的活泼啊，非常的 active。 Kalau orang yang mengenal ini anak saya yang kedua itu tahu bahwa dia orangnya aktif, super aktif. 在短短的几天之内，他在3个不同的地方丢了3次。 Di dalam 1 hari saja atau waktu singkat dia hilang 3 kali. 那一次是在教会，在我们这里啊，一次是在超市，还有一次是在商场。 Satu hilang dia ada di gereja hilang, kemudian ada di mall, kemudian ada di supermarket hilang. 起初呢，他都是在我的视线范围之内，在可控范围之内。 Pada saat pergi kemana-mana saya bisa melihat, saya masih bisa melihat dia. 可是不一会儿的功夫，他就不见了，然后我就到处找他。 Tapi dengan sejenak dia jadi hilang kemana orang itu. 那我找了一会儿没找到，我当然就有一些紧张。 Saya lihat kemana-mana tidak melihat dia, saya mulai panik. 那我找，哎，不远看到他了，看到他也在找我。 Saya dari jauh lihat dia juga sedang mencari saya juga. 那他看到我了，我也看到他了，哇，我们很兴奋，就抱在一起。 Oleh sebab itu waktu dia melihat saya melihat dia, kami berpelukan. 啊，我就对他说：“刚才你不见了，妈妈很担心你，到处找你。” Saya berkata kepada dia, pada saat saya tidak menemukan kamu, saya begitu khawatir sekali untuk mencari. 那你也在找妈妈，对不对？那以后呢，你就不要到处跑了，免得看不到妈妈呢。 Dan saya juga berkata, kamu Ciasin juga mencari mama kan? Jangan lari-lari lagi lain kali. 那他就一直在那点头，还在那傻笑。 Dan dia juga ngangguk-ngangguk dan dia ketawa tanpa makna. 那在那几天连续3天迷失的他丢失的经历当中，哎呀，我又在预备这个讲章迷失的羊，我就在讲哇，真的是神给我体验那么一点点啊迷失的这样的一个经历。 Pengalaman yang keterhilangan ini membuat saya waktu menulis makalah persiapan khotbah ini ada sebuah pengalaman yang menarik. 当然，这个经历是有些冒险，但是我想也在神的许可当中。 Tetapi pengalaman itu memang ada sedikit bahayanya, tapi masih diizinkan oleh Tuhan. 就是稍微体会一些，就是那种找不到的那种很焦急的心情。 Boleh mengalami sebuah pengalaman di mana mencari tapi tidak menemukan, kekhawatiran hati yang muncul itu begitu berat.
当然也经过这个经历，让我特别的要留心这一个特别的孩子。 Oleh sebab itu karena pengalaman yang tidak enak ini, saya sungguh mau memperhatikan anak saya yang spesial ini. 那有一位学者霍尼他说，我们人生来的主要动机就是寻求安全，避免恐惧和威胁。 Ada seorang scholar mengatakan bahwa motif utama kita dalam hidup kita adalah mencari rasa aman. 我们常常会在不安全当中会觉得孤立无援，这使我们跟人、跟世界隔离越来越远。 Rasa tidak aman ini membuat kita itu membawa kita ada sebuah ketakutan dan membuat kita itu berjarak jauh dengan seseorang atau dengan banyak orang. 如果我们再回头看、往前看圣经，其实很早就已经指出了人迷失的光景。 Kalau kita merenungkan firman Tuhan sebelumnya, kita akan memikirkan sama bahwa betul-betul hal ini pun tercatat di dalam 在 Alkitab. 以赛亚书53章第6节，我们非常熟悉的经文说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。” Di dalam Yesaya 53 ayat 6 itu mengatakan kita adalah sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan itulah yang menimpakan kepadanya kepada segala kejahatannya kita sekalian kepada Tuhan Yesus. 我们每一个人都太容易只顾自己的事了， Kita sangat egois adanya. 我们每一个人都太容易按照自己的方式去行了， Kita gampang sekali itu melakukan sesuatu menurut pikiran kita saja. 以至于到了一个地步，在黑云密布的日子， Pada saat kita menjalani jalan buntu yang gelap, saat itulah 我们好像这个迷失的羊，它走丢了， kita seperti domba yang hilang, yang tersesat itu. 我们迷失了自己， Kita tersesatkan diri. 我们找不到回家的路， Kita tidak menemukan jalan untuk pulang. 我们在孤独当中， Kita di dalam kesepian. 我们在呼喊当中， Kita di dalam meneriak 我 sesuatu. 们在悬崖峭壁，我们在绝望当中， Kita di dalam kekelaman. Kita di dalam keadaan putus asa. 我们也在等待当中。 Kita mungkin sedang menunggu. 我们想，谁能拯救我们呢？ Kita memikirkan siapakah yang bisa gerangan menyelamatkan saya. 我们想，谁能拉我们一把呢？ Siapa yang bisa menarik kita. 我们想，谁能够引导我们呢？ Siapakah yang bisa memimpin saya. 谁能够给我们真正的盼望呢？ Siapakah yang bisa memberikan pengharapan yang sejati. 这个时候，我们的大牧者来了， Saat ini Gembala Agung kita datang. 他呼唤我们跟随他， Dia menyapa kita untuk kembali mengikut dia. 他以他自己的身体铺平了我们跟父神。 Dia menghancurkan tubuhnya untuk meratakan jalan sehingga kita boleh pergi kepada Bapa. 他使我们这些迷失的小羊，可以靠着他回家。 Dia mau memimpin domba Allah kecil ini untuk pulang. 耶稣他的使命就是来寻找拯救世上的人。 Amanah Tuhan Yesus adalah dia datang dalam dunia ini untuk mencari orang yang tersesat. 他给我们很好的榜样。 Dia memberikan contoh teladan yang baik. 那么我们怎么样才能够引导弟兄姐妹们、其他的人回到神的家呢？ Bagaimana kita memimpin saudara-saudara kita itu untuk balik kembali ke gereja kita? 我们怎么样才能带领罪人来认识耶稣基督？ Bagaimana kita bisa memimpin orang berdosa untuk mengenal Tuhan? 前面提到了这位灵修大师卢云，他说过这样的话。 Dan kita sebelumnya kita berbicara tentang yang namanya Norman Henry ini. Dia berbicara satu kata. 他说，作为一个牧人，要甘于投身， Dan seorang gembala dia harus menyerahkan hidupnya secara total kepada orang lain. 要甘于全人进入痛苦处境， Dia harus masuk di dalam kepahitan hidup orang. 要甘于冒受伤的风险，甚至死亡的风险。 Dia harus mengalami, tidak takut, tidak gentar untuk menghadapi kematian dan cedera. 否则，没有任何人可以帮助别人。 Kalau tidak berani seorang gembala, maka dia adalah gembala upahan yang tidak bisa memimpin orang untuk datang kepada Tuhan. 牧人由始至终，从头到尾，就是要为别人活出生命。 Gembala seyogyanya adalah
seorang yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. 真正的殉道就是见证与哀哭的人同哭。 Seorang martir adalah mau menyaksikan orang yang sedang sedih, seorang yang bernangis, dia pun ikut menangis. 以自己的苦乐的经历，苦与乐，苦的经历，乐的经历，与自己的经历来成为解释的源头。 Dia harus mengalami kesulitan hidup, kepahitan hidup, baru dia bisa masuk di dalam orang yang mengalami hal yang sama. 如果我们没有的，我们没有办法给别人。 Jika kita tidak pernah mengalami seperti yang tadi disebutkan, kita tidak bisa men-sharekan hidup kita kepada orang lain yang mengalami yang sama. 如果我们的里面是空的，你没有办法流出来。 Jikalau di dalam hidup, di dalam diri kita adalah kosong, tak mungkin dia mengalir keluar secara leluasa. 如果我们还不够明白，那么我们所追求的、所谓的我们所理解的殉道，只是逃避现实。 Jikalau kita masih tidak mengalami, tidak mengerti hal ini, maka apa istilah martir adalah kita adalah seorang yang mau lari dari kenyataan. 所以作为基督的跟随者，我们能做什么呢？ Oleh sebab itu menjadi pengikut Kristus, apa yang bisa kita lakukan? 我们要做的就是效法基督，就是殉道，就是死。 Yaitu kita harus meneladani Kristus. Kita harus menjadi martir, yaitu mati sama seperti Yesus. 当我看到这些话了，我就觉得非常的惊讶。 Pada saat saya mendengarkan kalimat ini, saya begitu kaget. 这里的殉道，这里的死，不是说你是轻生，你去自愿的上断头台。 Engkau menjadi martir bukan engkau itu dengan sengaja datang itu untuk dipancung kepala. Tidak demikian. 而是实实在在的为身边的人活出生命。 Tetapi engkau melakukan bagaimana engkau menghidupkan kehidupanmu kepada orang-orang sekitarmu. 是甘愿为了别人而付上自己的时间、精力，所有的一切。 Rela memberikan segala-galanya, waktumu, uangmu, dan segalanya bagi orang lain. 与同哀哭的人同哭，与 Dan 哀哭的人同哭，与喜乐的人同乐。 Bersama orang menangis, kita ikut menangis. Bersama orang lagi bersuka cita bergembira, kita ikut bergembira. 想到这些，你脑海中又冒出哪些人呢？ Kalau sudah kita mendengarkan firman itu, muncul lagi pada benak pikiranmu siapakah yang ada di dalam hatimu. 特别是那些让你头痛心烦的人， Khususnya orang-orang yang buat kita itu pusing kepala dan juga kita juga merasa ya menyebalkan 就 orang-orang 是那 seperti 些你 itu. 想，哎呀，这个人不在我身边，不在世上多好。 Dan kita menganggap orang ini kalau tidak di samping saya, itu lebih baik bagi saya. 就是那些你被你视为，或者是被身边被大家的人，更多数人视为眼中钉的人。 Dan banyak orang yang tidak menganggap dia, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang banyak orang tidak suka kepada dia. 你想到那些，请你写下来，继续。 Jikalau engkau mulai memikirkan orang-orang seperti itu yang saya tadi katakan, Yes, tuliskan nama-namanya. 也是至少写2个。 Paling tidak tulis 2 nama. 那写下来，先写下来，等一下为他们提名祷告。 Sekarang tuliskan nama itu dan waktu doa kita akan doakan orang-orang tersebut. 结束之后，主动去关怀他们。 Dan sesudah selesai ibadah ini, secara proaktif untuk memperhatikan, mendekati mereka. 所以在我讲道里面，我又写了好几个。 Saya waktu menyiapkan itu pun saya ada tulis beberapa. 有一位印尼的牧者， Ada seorang gembala dari Indonesia, 麦克牧师， itu pendeta Michael Densmore. 可能当我们当中一些人有的人认识。 Banyak orang mungkin mengenal beliau ini. 那他在印尼的这一块土地上，印土啊，福音的印土上侍奉了30年。 Dia melayani di Indonesia, pelayanan Injil itu sudah 30 tahun. 他有一些话让我感到非常的震惊。 Ada beberapa kata-katanya, kalimatnya itu membuat saya agak sedikit kaget. 教会必须能影响世界，用清楚的福音的呈现来影响世界。 Gereja harus mampu mempengaruhi dunia, gunakan presentasi Injil yang jelas untuk mempengaruhi dunia. 现今的教会是在努力的等同于世界，还是在努力的传福音呢？ Gereja zaman ini, ada gereja yang sibuk untuk sama dengan dunia ini, atau gereja yang sungguh-sungguh mau memberitakan Injil. 如果你把福音传讲清楚了，那么你给听众就提供了2条路。
Jikalau engkau menjelaskan Injil dengan jelas, ada dua jalan yang didirikan orang untuk memilih. 他一定会做出选择，是选择世界还是选择 Pilihan 福音 pertama, dia adalah memilih dunia ini atau dia memilih Injil. 是选择跟随神还是跟随世界？ Memilih mengikut Tuhan atau dia memilih mengikuti dunia ini. 他自己的分享，从他说所接触的几十万人群的例子来看， Di dalam dia sudah bertatap bunga dengan ratusan ribu orang. 他所接触的几十万的人群来看，4%的人清楚的听到福音之后就会信主， Hanya 4% dari orang yang dia dekati itu yang mau percaya Tuhan. 4%. 大家做生意的想到怎么样？ Bagaimana engkau memikirkan tentang pengalaman beliau ini? 4%的人清楚的听到福音信息之后就会信主， Hanya 4% saja yang percaya Tuhan pada saat Injil itu dengan jelas diberitakan. 哦，可能不用含量，就是这单单是一个事实数据，不用含量。 Ini ada sebuah statistik saja, jangan dipikirkan. 那根据我个人的经验， Dan saya pengalaman pribadi saya, 如果我们1对1的跟人清楚的传扬福音信息， jikalau kita memberitakan Injil pribadi 这个 one on one itu, 这个4%的比例是会翻倍的。 dan statistik akan berlipat ganda, lebih banyak. 也就是说，我们大概会有1/10的人信主， Yaitu 10% orang bisa percaya Tuhan. One on one. 对，也就是说，如果我们单个的去跟人1对1的清楚的传扬福音信息，10个人当中就有1个人会信主。 Artinya 10 orang yang kita dengan pribadi, lepas pribadi, one on one untuk memberitakan Injil secara jelas, maka 10% akan percaya Tuhan. 所以我总结来说，就是我们需要的是集体的布道，还有个人的布道。 Oleh sebab itu kita perlu penginjilan secara massal, kita juga perlu penginjilan secara pribadi. 但是事实是什么呢？是我们很多的基督徒都不传福音。 Tetapi nyatanya adalah banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil. 我们学习了更多的圣经的知识，我们却很少去传福音。 Kita secara otak kita begitu mengetahui sebuah kebenaran firman Tuhan, tapi kita jarang untuk membicarakan hal ini kepada orang lain. 再来看一看这位牧师所了解的关于传福音的人数啊。 Dan kita lihat bagaimana pemberita Injil yang diberikan oleh datanya oleh pendeta Michael. 就他所了解的20个人当中，只有1个人在传福音。 20 orang, satu hanya mau memberitakan 就 Injil. 是说，20个基督徒当中，就只有1个人在传福音。 20 orang Kristen, hanya satu orang yang mau memberitakan Injil. 这个比例已经是比较少了，是吗？ Ini sebuah perbandingan yang lumayan lebih baik. 但是来看看，反思一下我们本堂的情形。 Kalau kita lihat di dalam gereja kita bagaimana? 我在想，这个比例如果在我们本堂的教会当中如何呢？ Jikalau di dalam gereja kita itu bagaimana perbandingan ini? 如果我们本堂按保守估计，大人小孩400人的教会，保守的。 Jemaat kita hitung yang konservatif ya, 400 jemaat. 那我们当中至少应该是有20个人在清楚的传福音的信息。 Ada 20 orang kita itu mau memberitakan Injil kepada orang lain dengan jelas. 我所说的传福音，不是只是一次传，而是你这个传福音的动作已经成为你生命的部分。你看到人就有一个负担，就去跟他传福音，或者说有一个机会你在找，你就马上就有一个想要去传福音，是这样的一个。 Pemberitaan Injil yang 20 orang ini bukan berarti dia hanya sekali 2 kali memberitakan Injil, tapi dia rutin. Dia mencari kesempatan terus-menerus berbicara Injil kepada orang lain. 那么实际情形又如何呢？ Bagaimana kenyataan yang terjadi? 我就在想，我们可能还没有达到这个20个人。 Mungkin saya berpikir kita belum sampai 20 orang yang sungguh-sungguh secara rutin, secara terus-menerus memberikan Injil. 所以我们实在是应该要成为真正不断的悔改的人。 Oleh sebab itu kita harus betul-betul terus-menerus untuk pertobatan karena pemberitaan Injil ini. 在传福音这件事情上，我们要悔改。 Dan dalam hal pemberitaan Injil ini kita harus bertobat sungguh. 那这位牧师他也指出，印尼今天信主的比例跟30年前一样。 Dan pendeta ini juga mengatakan orang yang percaya atau anak Tuhan di Indonesia 30 tahun yang lalu keadaannya sama dengan sekarang. 他在这里已经服侍了印尼这一片福音印土当中已经服侍了30年，对不对？
Dan pendeta Michael Densmore ini sudah melayani 30 tahun di Indonesia. 信主的人数在增加，但是信主的比例跟30年前一样。 Di dalam penambahan jemaat itu ada kesesonannya, tetapi prosentasenya tetap sama, tidak berubah. 他呼吁说，教会不要只用大脑想办法，要去行动。 Gereja jangan hanya memikirkan saja dengan otaknya, tetapi harus proaktif, bergerak langsung. 他呼吁每一个基督徒都必须要成为福音的管家。 Dan dia mengatakan, dia mendorong setiap orang Kristen harus menjadi saluran berkat pemberitaan Injil. 成为福音的管道， Dan menjadi saluran penginjilan setiap orang Kristen. 最平凡、最一般的弟兄姐妹们、信徒们都可以被装备，为家人、为朋友传福音做见证。 Orang Kristen yang biasa saja bisa diperlengkapi untuk menjadi pemberitaan Injil ke dalam keluarganya atau pada teman-temannya. 他说：“这个世界上有这么多的人， Dia mengatakan bahwa di dunia ini begitu banyak manusia. 大约2/3的人有手机，大约2/3的人有手机。 Ada 23 orang punya handphone. 但是基督信仰的人却是只是1/3。 Orang yang percaya Tuhan itu hanya sepertiga. 2/3的人有手机， 2/3 orang mempunyai HP. 信耶稣的人只有1/3。 Tetapi yang percaya Tuhan cuma sepertiga. 他说：“我们还要等多久才能够如同将手机放在每一个人手上一样，把福音也传给他们？” Kapankah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang seperti mereka menggenggam handphone yang 23 dari seluruh umat manusia? 我听了这句话，我觉得很惭愧。 Saya mendengarkan kalimat ini, saya merasa malu sekali. 我在反思我自己， Saya terus menintrospeksi diri saya. 跟随基督到底意味着什么？ Saya mengikuti Yesus tujuannya apa sih? 我真是基督的跟随者吗？ Apakah saya betul-betul adalah pengikut Tuhan yang sejati? 我真是有盼望的人吗？ Apakah saya sungguh menjadi orang yang berpengharapan sejati? 如果我的敬拜和我的侍奉成为了例行公事， Jikalau saya melayani dan saya juga menyembah Tuhan adalah formalitas. 那么我所走的就是一条绝路。 Dan apa yang saya lakukan adalah jalan buntu. 我怎么样才能在服侍别人的时候带来新的生命呢？ Pada saat saya melayani Tuhan, saya mendapatkan hidup dan semangat baru. 我怎么样才能够让人在死亡、在困境的阴影之下，能够带出新的生命呢？ Bagaimana saya di lembah kekelaman manusia yang mau dalam kematiannya, dia waktu saya melayani dia mendapatkan pengharapan baru. 除非我自己先活出来， Kecuali saya sendiri mempunyai hidup itu 就是 sendiri. 主动的把自己交在神的手中， Yaitu dengan aktif saya menyerahkan diri di hadapan Tuhan. 然后表达对身边人真切的关怀。 Dan sungguh menyatakan sebuah care, perhatian yang sejati, yang sungguh-sungguh. 一同来走这条永生的盼望之路。 Yaitu sama-sama kita menjalankan jalan hidup yang kekal itu. 先把自己交给神， Sendiri menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. 然后对身边的人真切的表达真切的关怀， Dan kita menyerahkan perhatian kita yang tulus kepada orang di sekitar kita. 一同来走这条窄路。 Dan kita menjalankan jalan yang terjal ini. 我鼓励你也这么做。 Saya mendorong Anda, menasihatkan Anda untuk melakukan hal yang sama dengan saya. 我还在继续操练当中。 Saya terus melatih diri. 当我们越发真正的相信我们所信的， Kalau kita percaya, siapa yang kita percaya? 我们不断的从神去支取力量， Dan kita dapat kekuatan daripada Tuhan. 我们对人的真切的关怀就能够持续不断的往前走。 Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka perhatian kita akan terus mengalir terus-menerus. 而我们这样的力量是来自于神不变的爱，跟他永恒的应许。 Kekuatan kita bisa melakukan itu semua karena dari Tuhan yang memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada kita. 他也期待我们效法他的样式， Dia juga menunggu kita itu menteladani teladannya dari Tuhan Yesus. 不单单是安静的等待着欢迎别人来， Kita bukan hanya dengan ucapan selamat datang dan tunggu mereka untuk datang. 而且更是主动的、很积极的、很甘愿的出去来寻找神所爱的羊。 Tapi kita rela dan proaktif untuk mencari domba-domba yang tersesat dan hilang. 正在迷失的是神家中的，还有在外面的羊。
Yaitu orang-orang yang tersesat di dalam gereja. Dan juga orang-orang yang di luar gereja. Yang masih tersesat, yang belum diselamatkan. Untuk dibawa kepada rumah Tuhan. 感谢主，让我们一起来祷告，为自己祷告， Puji Tuhan, mari kita berdoa 也 untuk 为我 diri 们的教 kita. 会来祷告， Berdoa untuk gereja kita. 也为你刚才想到的一些的人来祷告，请提名为他们祷告。 Dan juga berdoa untuk apa yang kau sudah catat 2 kali itu. Berdoa, nyebutkan nama mereka untuk berdoa bagi 我 mereka. 们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主，我们谢谢你， Tuhan, kami berterima kasih. 实在是你的恩、你的爱来吸引我们跟随你、侍奉你。 Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang membawa kami untuk melayani Engkau. 唯有我们是真正的、时刻的预备的，把我们自己完全交给你， Dan biar mempersiapkan diri kami untuk menyerahkan total kepada Tuhan. 并且真正的去关怀身边的每一个人。 Bahkan kami juga mau sungguh-sungguh memperhatikan setiap orang di samping kiri kanan kami. 来靠着你来走前面的道路， Dan bersandar kepadamu untuk menjalankan hari esok. 求主你自己来引领我们每一个人的生命。 Biarkan Tuhan menolong hidup kami. 让我们跟人接触的时候，我们不单单是我们自己，而且看到我们背后的主。 Pada saat kami berdampingan dengan orang lain, kami tidak melihat kami saja, tapi kami juga melihat samping kiri kanan 你 kami. 赐福我们每一个人的生命， Berikan anugerah-Mu dalam hidup kami. 带领我们的教会， Pimpinlah gereja kami 成为众人的祝福。 menjadi berkat bagi banyak orang. 奉主耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 感谢主带领我们的敬拜。 Kita bersyukur kepada Tuhan telah menyertai ibadah kita. 听到还有圣餐， Firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. 愿这每一个环节，借着圣灵持续不断的在我们的生命当中成为我们的祝福。 Dan biarlah segala yang telah kita nikmati ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. 我们接下来一起奉献， Kita akan melaksanakan persembahan. 我们要感谢主给我们奉献和参与神国事工的机会。 Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan dan mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. 也是在永恒当中被纪念和赏赐的机会。 Dan di dalam kekekalan juga kita diingatkan. 我们一边唱诗，一边一边这 Sambil 个 kita 奉献， menyanyi, sambil kita menjalankan persembahan. 属主恩典。 Hitung berkat-Mu.
天父，我们感谢你， Bapa, kami bersyukur kepadamu. 求你来引导我们， Biarlah Engkau menyertai kami, 引导我们常常来数算你的恩典。 menyertai kami untuk senantiasa menghitung berkat daripada Tuhan. 你为我们受死，为我们舍弃你的生命。 Engkau mati demi kami dan Engkau telah kehilangan nyawamu demi kami. 而且你还亲自引导、牧养、带领我们一生的路程。 Dan Engkau pun telah menyertai kami, menggembalakan kami. 愿你的恩典能够成为我们爱你、爱人的力量。 Biarlah berkat Tuhan dapat merupakan kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama. 你来帮助我们， Tolong kami ya Tuhan, 让我们能够来体会你的心， agar kami boleh mengingat akan hatimu 来爱我们身边的弟兄姐妹。 dan kami boleh mengasihi sesama kami. 特别是因为软弱、试探和各样的撒旦的攻击而迷失的弟兄姐妹。 Khususnya kepada saudara-saudari kami yang hilang, yang terhilang, maupun mereka yang lemah. 包括在外面你已经预定拣选，但还没有回到你家中的那些迷失的羊。 Khususnya domba yang terhilang yang belum percaya kepadamu yang di luar sana ya 主 Tuhan. 啊，你帮助我们， Biarlah Engkau menolong kami. 让我们来效法你， Biarlah kami boleh taat kepada Tuhan. 效法你成为一个牧人， Boleh menjadikan Engkau sebagai gembala. 爱我们，爱那些你要我们所爱的人。 Mengasihi Engkau dan juga mengasihi orang-orang yang perlu kami kasihi. 也求你悦纳我们的奉献， Dan bila Tuhan juga Engkau boleh menerima persembahan kami. 使我们的奉献被你所使用，成为你的国度拓展的成为国度能够拓展。 Biarlah persembahan kami ini Tuhan berkati dan boleh menjadi perluasan kerajaan Allah. 你也亲自纪念赐福我们每一位， Dan ingatkan kami senantiasa dan berkati kami. 听我们这样祷告、感恩、交托，奉主耶稣的名， Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 早上好，亲爱的弟兄姐妹们， Terima kasih untuk pelayanan dari Guru Injil Hongli 感谢老师红梨的侍奉， untuk solo dari LSPK dan setiap tim yang sudah melayani pada pagi hari ini. 也是感谢老师雷贝卡的独唱和各位弟兄姐妹们的侍奉。 Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. 我要欢迎弟兄姐妹们第一次来我们教会崇拜的有 Di 吗？ sebelah kiri saya, oh di belakang ada ya. 在 Di 后 baby 面 room ada satu. Di baby room. Di sebelah kiri saya ada. Ya, 左边和右边都有吗？ ada dua ya. 有两个新来的朋友，欢迎。 Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, jikalau masih belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudara Bapak Ibu untuk bisa bergabung kembali dalam minggu-minggu berikutnya. 欢迎弟兄姐妹第一次来我们教会的，我们也欢迎下个礼拜也跟我们一起来崇拜做礼拜，也欢迎如果你没有固定的教会，可以一起来敬拜侍奉上帝。 Mari kita mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. 我们用视频所录制的报告来看。 Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Doa dan Kekhawatiran seri yang kedua. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaah untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Lauserini dengan tema Membawa Kehangatan. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Gan Lian Sien, istri Bapak Kustian, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam usia 68 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari kita bangkit berdiri. 站起来。
Kita memuji Tuhan, Bapa Kau setia. 我们唱诗，天父你真实信实。Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. 我们来到你的跟前， Kami menyadari bahwa di dalam dunia ini masih begitu banyak orang yang terhilang. 我们晓得这个世界还很多迷失的羊， Bahkan di tengah-tengah keluarga kami. 特别也有在我们家里当中的， Orang-orang yang dekat dengan kami. 跟我们非常近的亲人， Bahkan mungkin diri kami. 甚至我们自己。 Tuhan biarlah Engkau mencari kami. 天父，恳求你再一直的寻找我们， Ajar kami Tuhan untuk juga dapat memegang mereka dengan baik. 也教导我们要把你的应许， Bukan dengan rantai, tapi dengan kasih, dengan firman, dan dengan iman. 也用你的应许来，不是用这个手链来绑着我们，可是用你的爱来，你的慈爱来吸引我们。 Kiranya kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memelihara menjaga keturunan setiap kami. 恳求上帝也给我们聪明智慧，怎么保守我们最亲的人、家里的人， Supaya tidak ada satupun dari keturunan kami yang terhilang ya Tuhan. 我们的后代一个人都没有流失。 Terima kasih Tuhan. 天父，谢谢你， Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. 我们也为我们的教会来祷告， Supaya diberi hati untuk terus menggembalakan jemaat dengan baik. 给我们一个心来怎么样来牧养我们的教会。 Bahkan kami semua boleh bergotong royong untuk mencari jiwa, menemukan yang terhilang. 我们也一起努力，一起同工来寻找那些失去的羊群。 Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh, sakit. 我们也要对那些软弱肢体来祷告。 Baik yang di rumah sakit, baik yang di rumah. Kiranya Tuhan Kau menolong dan menghibur mereka. 在家或是在医院的，上帝你依然来 Bagi 给他力量。 keluarga yang masih berduka, Tuhan hibur, kuatkan. 也有在家里还是办丧事的，也向你祈求。 Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 感谢你，我们把我们的祷告交托，奉靠我主耶稣的名， Amin. 阿门。 Doxologi. 三一颂。 无边之上，我
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yen Yehova cefu keni pau huni, Yen Yehova setata lian kuang cao ni ceen keni, Yen Yehova siang ni yang lian ceni ping an. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari surgawi, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Ching Chuo Ma Tao.